warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mushtaqu wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Babak. Para alim ulama, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Dalam satu hadis kursi diriwayatkan oleh seorang sahabat daripada Ansar yang bernama Abu Talhah Al-Ansari. Kata Abu Talhah, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman tiban nafsi yura fi wajhi al-bishru. Faqalu ya Rasulullah, asbahta yauman tiban nafsi yura fi wajhika al-bishru. Wahai Rasulullah, berpagi-pagi ini kamu kelihatan gembira. Kegembiraan tersebut jelas tergambar iaitu pada wajah kamu, wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ajal, benar. Atani ating Rabbi Azza wa Jalla, datang kepadaku satu utusan daripada Tuhanku Azza wa Jalla. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, man shalla alaika min ummatika salatan, barang siapa daripada umat kamu yang bersalawat kepada kamu sekali, kataballahu lahu asyru hasanat, Allah menulis untuknya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyru sayyi'at, Allah menghapuskan daripadanya 10 kesalahan-kesalahan kecil. Wa rafa'a lahu asyru darajat wa radda mithlah, Allah mengangkat 10 darjat dan Allah membalas apa yang setimpal. Disebut oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadirin hadirat, dalam hadis yang kita bicarakan pada malam ni, yang sengaja saya pilih kerana kita masih berada dalam satu suasana, iaitu kita menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan berlaku khilaf di kalangan para alim ulama. Bilakah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diputerakan ataupun dilahirkan? Tetapi yang masyhur, yang dipegang oleh kita hadirin hadirat, iaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada di kalangan ulama yang menyatakan iaitu 9 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan 10 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan 8 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan 2 Rabiul Awal. Tetapi perkara yang diittifakkan, dipersetujui oleh para alim ulama, Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Nabi lahir iaitu pada hari Isnin. Nabi lahir pada satu tahun yang dinamakan Amul Fil, iaitu tahun gajah. Itu perkara yang disepakati para alim ulama. Malam ni kita tak nak bicarakan soal perbezaan tersebut, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Bila mana kita menyebut Nabi SAW dan bagaimanakah untuk kita menambah kasih kita, cinta kita kepada Rasulullah, kata para alim ulama, satu iaitu melalui kita memahami, kita mempelajari berkenaan kehidupan Nabi SAW atau yang disebut sirah Nabi SAW. Bila mana kita menyebut mempelajari
tentang Nabi SAW ni, hadirin hadirat, dia ada dua cara di hadapan kita. Satu cara yang macam ni lah. Tuan-tuan hadir dalam kuliah agama di masjid, di surau, hadirin hadirat. Kita mendengar kuliah berkenaan fiqh, berkenaan akidah, berkenaan akhlak. Yang kesemuanya dia takkan lari. Sumbernya hadirin hadirat daripada Nabi SAW. Hadirin hadirat. Yang kedua, melalui jalan yang tidak rasmi, cara yang tidak rasmi. Maksudnya, kita pergi ke kedai, kita beli buku hadirin hadirat untuk kita mendapat maklumat berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat. Saya bawa kenapa ilmu berkenaan Rasulullah ini perkara yang sangat besar, hadirin hadirat. Dalam satu forum saya bersama Ustaz Hadi Talhah dan juga iaitu Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Keduanya selebriti lah. Saya sekadar menjadi moderator. Di mana Ustaz Hanafiah dia cerita satu kisah. Di mana seorang tua, seorang pakcik mimpi bertemu Rasulullah. Kemudian dia ceritalah. Dia kata Rasulullah ini memakai iaitu pakaian putih. Janggut dia putih. Kemudian rambutnya iaitu putih. Betul ke tak betul, hadirin hadirat? Ustaz kata tak betul. Adakah betul perkataan Ustaz Hanafiah bahawa yang disangkakan Nabi itu tak betul? Memang tak betul. Kerana bila mana kita pelajari Nabi SAW fizikalnya, antara kitab yang menceritakan tentang fizikal Nabi SAW, antara yang termasyhur Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kita akan dengar Nabi dia tak banyak uban. Setengah riwayat menyatakan tak lebih daripada 20 helai. Setengah menyatakan tak lebih daripada 17 helai. Tiba-tiba hadirin hadirat rambut putih. Kemudian janggut putih. Siapa pula? Kata Ustaz Hanafiah, Galdaf. Tahu Galdaf? Galdaf ini seorang tua dalam Lord of the Rings tu, hadirin hadirat. Sebab itu bila mana kita tak belajar, kita tak baca buku, hadirin hadirat, salah satu pentingnya kita kenal Nabi ni bila mana kita diberikan satu anugerah. Kita bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu benar ataupun tidak benar, hadirin hadirat, mimpi tersebut, hadirin hadirat, yang saya kasihi sekalian. Okay. Cara yang kedua ini melalui pembacaan buku, hadirat, buku banyak di pasaran, hadirin hadirat. Yang saya tahulah yang paling mahal dalam bahasa Melayu, hadirin hadirat, terjemahan RM270. RM270 nak banding dengan kita, hadirin hadirat, yang boleh beli telefon yang canggih, kecil baru. Tentang ya, iPhone 5 berapa ribu tuan-tuan? 2,000 lebih. Hadirin hadirat, 2,000 lebih. Buku yang saya kata mahal tu baru 270. Tuan-tuan tengok, hadirin hadirat, Samsung Galaxy, hadirin hadirat, berapa? 1,000 lebih. Tentang yang murah ada 200 lebih. Hadirin hadirat, tapi orang tak nak hari ni yang murah. Kalau pada perkara yang canggih itu kita boleh habiskan duit, Allah tuan-tuan ya. Nak tahu tentang Nabi, hadirin hadirat, takkan tak boleh nak belanja lebih sikit. Nampak tuan-tuan? Hadirin hadirat yang saya kasihi sekian. Jadi kita belajarlah tuan-tuan ya. Kita baca buku, buku banyak. Pelbagai bentuk buku. Kita nak buku yang cerita berkenaan fizikal Nabi, cara berjalan Nabi, cara makan Nabi, cara Nabi bercelak, hadirin hadirat. Antara kitab yang bagus iaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah, hadirin hadirat. Kata Imam Bukhari, siapa Imam Bukhari ini? Guru kepada Al-Imam Tirmizi. Kata Imam Bukhari, guru dia sendiri, siapa yang menyimpan Asy-Syama'il Muhammadiyah di rumah dia, seolah dia telah menyimpang Rasulullah dalam rumah dia.
Hadirin lepas ni balik beli ya. Murah je tuan-tuan. Telaga biru harganya tanpa diskaun RM44 kalau saya tahu lah. Tuan-tuan beli murah, tuan-tuan akan dapat RM31 ataupun RM36. Beli banyak, hadirin simpan dekat rumah. Okey. Kita nak melihat hadap dari sudut sirah. Tanpa kalau kita kata tuan-tuan, diambil kefahaman di sebalik peristiwa yang berlaku dalam sirah. Banyak. Sirah Ibn Hisham. Dah ada dah terjemahan hari ini tuan-tuan ya. Ar-Rahiqul Makhtum. Banyak hadirin hadap. Ar-Rahiqul Makhtum dianggap iaitu kitab sirah yang hebat hadirin hadap pada zaman ini. Yang dikarang oleh Safiur Rahman Mubarak Furi hadap seorang ulama daripada India. Hadirin hadirat ya. Kalau kita nak melihat sirah dan kita nak memahami peristiwa di sebaliknya. Kenapa berlaku macam ni? Kenapa berlaku macam ni? Dia banyak. Antaranya Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Hadirin hadirat. Kemudian Fiqhul Harakah fi Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Munir Ghadban. Hadirin hadirat, Dr. Munir Ghadban. Kesimpulannya hadirin hadirat banyak. Dr. Mustafa Sibai ada sirahnya. Abu Hasan Ali An-Nadawi ada sirahnya. Dalam bahasa Melayu, tuan-tuan boleh melihat kepada Hamka. Tuan-tuan boleh merujuk hadirin hadirat kepada Datuk Dusuki Ahmad. Tuan-tuan boleh melihat kepada hadirin hadirat Ustaz Nakhai Ahmad. Tuan-tuan boleh melihat kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awal. Tuan-tuan boleh melihat kepada Tuan Guru Tuan-tuan Haji Nil Abdul Aziz bin Nikmat. Kesimpulannya hadirin hadirat banyak. Beli je lah tuan-tuan ya. Kalau kita tak nak, dia kata ustaz tebal. Saya tak sempat nak baca buku ni ustaz. Okey. Tuan-tuan boleh membeli iaitu kitab-kitab yang nipis. Yang dipecahkan daripada kehidupan Nabi. Kita nak melihat Nabi dari sudut rumah tangganya. Ada tuan-tuan ya. Sahabat saya Ustaz Wangji tuan-tuan buat satu buku. Diterbitkan oleh Kemilau Publika. Tak silap saya lah. Hadirin hadirat ya. Tuan-tuan nak tengok Nabi hadirin hadirat iaitu dari sudut pemakanannya hadirin hadirat. Ada dekat kedai. Satu buku yang paling baru. Saya dah lupa. Saya belilah buku tu. Tajuk dia, kenapa Nabi tak pernah sakit? Tajuk buku lebih-lebih kurang lah tuan-tuan ya. Lalu bagaimana hadap macam ni? Biarlah tuan-tuan kita bina iaitu satu sikap. Kita pergi ke kedai, kita tengok buku cerita tentang Nabi, tuan-tuan beli semua. Kenapa? Aku nak tahu tentang Nabi. Bila mana kita tak tahu tentang Nabi, hadirin hadirat, kita tak akan timbul rasa kasih kepada Nabi. Ulama hadirin hadirat mereka kenal Nabi, sahabat lebih lagi lah. Tuan-tuan ya, ulama mereka menghayati Nabi SAW. Cuba beramal sedaya upaya. Bukan saya lah tuan-tuan, saya ni lemah. Saya baca berkenaan Maulana Zakaria Kandahlawi. Yang dia menghasilkan kitab Fadailul A'mal. Dr. Fathul Bari. Ulama muda tu tuan-tuan, tesis PhD-nya mengkaji atau mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Fadailul Amal. Baguslah, alhamdulillah. Di mana kalau hadirin hadap membaca berkenaan kepribadian Maulana Zakaria Kandahlawi ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Sangat-sangat hebat. Dia cuba tuan-tuan beramal sepenuhnya kecil besar berkenaan Nabi SAW hadirin hadap. Sebab itu hadirin hadirat ya, ketika mana beliau hampir nak menyiapkan syarahan kepada Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, Aujazul Masalik fi Muwatta Imam Malik, di mana Maulana Zakaria Kandahlawi mimpi bertemu Rasulullah. Mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah tuan-tuan memegang hadirin hadap, kalau kita kata kitab
yang sedang disiapkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Hebat kan tuan-tuan? Kita ambil lagi tuan-tuan. Qutubul Irsyad Abdullah Alawi Al-Haddad. Kita sering dengar nama dia. Seorang ulama yang sangat besar, wali Allah, kekasih Allah. Yang hadirin hadirat ketika mana berusia 4 tahun, beliau ditimpa dengan cacar, akhirnya jadi buta. Buta dia tak membutakan tentang hatinya untuk belajar. Pergi belajar tentang merata tempat. Kita hari ini tuan-tuan, mata je celek, hati buta. Tuan-tuan, kata Ustaz Fahrul Mamak Joy, manusia ni, mata dia buta, okey lagi. Tapi manusia kalau hati dia buta tuan-tuan, memang tak boleh apa dah. Tuan-tuan, mata, hadirin hadirat, mata celek, hati buta. Masjid besar kedabak tuan-tuan, kadang-kadang dia tak nampak. Dah hati dia buta. Ya. Tapi bila mana tuan-tuan, manusia kalau hatinya celek, walaupun matanya buta tuan-tuan, itu bagus. Belajar tuan-tuan ya. Di mana Abdullah Alawi Al-Haddad ini, dia cuba sedaya upaya hadir untuk, kalau kita kata beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin haddad. Jadi banyak caranya tuan-tuan. Saya ringkaskan malam ni, isyak kita berhentilah. Tuan-tuan istirahat jangan risau. Malam ni Ustaz Zawi tak cerita benda-benda panas. Saya tadi tuan-tuan duduk dekat traffic light itu, saya tengok satu kain rentang. Tuan-tuan tahu kain rentang tajuk apa? Kami penduduk Subang Bestari, apa? Apa Abang Fauzi? Ha? Apa tak tahu dia tulis, hadirin hadirat, lebih kurang macam tidak mahu hadirin hadirat surau dan masjid dipolitikkan hadirat. Saya tak tahulah penduduk mana tuan-tuan. Saya baca dekat kain rentang dekat depan. Jadi malam ni tuan-tuan jangan risau, kalau ada satu dua je lah. Hadirin hadirat ya, kena ada juga sikit-sikit tuan-tuan ya hadirat, supaya kita faham isu. Okey, kembali tuan-tuan. Yang kedua iaitu hadirin hadirat, kita mempelajari sunnah Nabi. Tak nak cerita panjang-panjang tuan-tuan. Yang ketiga, memuji Nabi, bersalawat serta memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga saya nak panjang sikit tuan-tuan. Karena tadi saya dah sebut dah hadis. Hadis yang saya sebut mula-mula tadi 30 dalam satu. Hadirin hadirat berselawat satu kali dapat 30. 30 daripada 3 yang berbeza. Di mana Allah sendiri menyatakan kelebihannya tuan-tuan. Allah sebut kelebihan. Hadis kursi. Apa kata Allah? Man shalla alaika min ummatika salatan. Umat kamu bersalawat sekali. Sekali. Kataballahu lau asyru hasanat. 10 yang pertama Allah tulis untuknya 10 kebaikan. Allahu Akbar. Banyak hadis tuan-tuan ya, yang cerita 10 kebaikan ni. Antaranya Nabi sebut, akthirus salata alayya yaumal jumu'ati wa lailal jumu'ati. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Perbanyakkan kata Nabi bersak kepadaku pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Maka barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat dengan selawat yang dia salawatkan sekali dengan 10 kali salawat. Maksudnya rahmat, keberkatan, pengampunan daripada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, sekali je. Hadap bila mana kita berselawat kepada Nabi, kita akan dapat 10. Hadap kebaikan. Wa maha anu asyrus sayyiat. Menghapuskan daripadanya, kembali kepada orang yang bersalawat. 10 sayyiat. Kesalahan-kesalahan kecil. Hadirin, saya buat satu analogi yang kedua ni. Saya menerima saman ais 700.5. Saman lampu tu tuan-tuan ais lah. Memang betul pun saya terima tuan-tuan 700.5. Tapi tak bayar lagi lah. Lambat lagi tuan-tuan nak renew rock tax.
Bulan 2 dah dekat dah. Sikit lagi tuan-tuan. Kemudian cerita saja tuan-tuan ya. Sekadar nak tunjuk perbandingannya. Saya pun pergi dekat JPJ. Pegawai JPJ tu dia kata ustaz bayar 100 je lah. Hanya orang tuan-tuan yang tak waras saja tuan-tuan dia tak rasa seronok. Tuan-tuan kena bayar 750,000. Pegawai JPJ kata, ustaz bayar 100 je lah. Tuan bayar 100, seronok ke tak seronok? Seronok . Kita ada banyak dosa. Dosa kita berlambak. Jangan kata tak ada dosa lah tuan-tuan ya. Saya yang bercakap ke hadirin hadirat, ada dosa kita. Hadirin hadirat. Bila mana kita bersolawat sekali, dihapuskan harap 10 kesalahan ni. Seronok ke tak seronok tuan-tuan? Mudah je. Bukan payah pun solawat hadirin hadirat. Payah ke? Tak. Ada satu isu, satu persoalan. Ustaz, bagaimana pandangan ustaz segelintir masyarakat Melayu ini? Kalau orang pergi ke Mekah, dia pun sebutlah. Kalau tuan nak pergi ke Mekah, tuan-tuan sampai di makam Rasulullah, jangan lupa ya, kirimlah salam saya kepada Nabi. Okey ke tak okey tuan-tuan? Saya hadirin hadirat nak melihat perkara ini daripada satu sudut, Islam ni mudah. Bersalawat kepada Nabi pun mudah tuan-tuan. Hadirin hadirat duduk dalam majlis ni tuan-tuan. Sebut Allahumma salli wa sallim ala habibina ke, sayyidina ke, tak nak sebut sayyidina ke, nak sebut turun Muhammad ke. Sampai ke tak sampai salam kita kepada Nabi. Jadi kenapa tuan-tuan kita sampai susah hadirin hadirat nak wakilkan orang. Tuan kirim salam lah. Kita tak nafi bila mana kita pergi ke Madinah, kita ziarah makam Rasulullah, kita digalakkan tuan-tuan memperbanyakkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Tapi saya cerita dalam konteks tadi. Orang nak pergi ke Mekah, dia kirim salam dia. Hadirin hadirat, sedangkan mudah dalam kereta, atas motor, hadirin hadirat, duduk dekat kutub utara, dekat angkasa lepas. Bukan payah pun. Kita berselawat kepada Nabi, kita beri salam kepada Nabi. Maka salam kita itu disampaikan kepada Rasul. Dalil. Innanillah. Sesungguhnya bagi Allah. Malaikatan. Malaikat. Sayyahina fil ardi. Bertebarang ni. Sayyahina, kalau kita mengaji bahasa Arab, isim fa'il. Dalam bentuk jamak. Tantang ya. Asalnya sayahun. Hadirin hadirat. Bila mana masuk inna. Hadirin hadirat. Maka hadirat. Sayahin. Asalnya sayahun. Dia akan jadi sayahin. Itu bahasa Arab lah. Bertebarang di atas muka bumi ini. Untuk apa? Yuballighuni an ummatis salama. Menyampaikan kepadaku salam yang disalamkan oleh umatku kepada aku. Kan mudah. Jadi tak susah. Dalam kereta sambil berjalan, bawa motor, boleh memberikan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, hadirin hadirat kembali. Tentang ya, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rafa'a lahu asyru darajat. Mengangkat untuknya 10 tentang darjat. 10 darjat, 10 ketinggian. Perbandingannya tentang ya. Kita atas dunia ni tentang. Kita tentera. Tentera. Mula-mula kita berkhidmat sebagai tentera. Sebagai apa? Prebet. Kemudian, polilah tentang ya. Seronok sikit. Polis apa mula-mula tuan-tuan? Apa dia panggil? Constable hadirin hadirat. Okey. Kemudian selepas constable, Lance Corporal. Selepas Lance Corporal hadirin hadirat, Corporal. Selepas Corporal Sarjan. Seronok ke tak seronok tuan-tuan?
Tuan-tuan, dia satu je ni. Dah seronok dah ni. Tuan-tuan, orang tuan-tuan dah kat takbir dah ni. Yelah, tuan-tuan konstable biasa kena kat takbir dekat dia. Hadirin hadirat ya. Seronok ke tak seronok? Seronok Bila mana kita bersalawat kepada Nabi, Allah tinggikan darjat kita, hadirin hadirat. Sekali je. Sekali je tuan-tuan bersalawat kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Campur semua-semua, berapa semua? 30 dalam satu. Hadirin hadirat, cuba tuan-tuan cari dekat kedai. Ada tak kopi tuan-tuan 30 dalam satu? Paling tinggilah tuan-tuan ya. Yang pernah saya tengok saya tak minum lah tuan-tuan ya hadirin hadirat. 10 dalam satu, semua ada. Ubi bit merah tuan-tuan, hadirin ubi jaga, tongkat ali hadirin hadirat, macam-macam tuan-tuan ya hadirin hadirat. Kita berselawat sekali dapat 30. Hadirin hadirat. Kita sebut lagi tuan-tuan. Hadis-hadis yang sahih hadirin hadirat berkenaan salawat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah. Siapa yang berselawat meminta kepada kul wasilah, maka dia akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Wasilah ini satu doa yang kita doakan selepas mana azan. Kan kita tentang berselawat kepada Nabi, kemudian kita membaca doa wasilah hadirin hadirat yang saya kasih Allahumma rabba zidak wa titamu sampai habis lah tuan-tuan ya. Sebab itu biarlah kita disiplinkan hadirin hadirat, ketika azan kita berhentilah sekejap, khutbah berhenti hadirin hadirat, ustaz mengajar jangan sembang hadirin hadirat, kemudian pergi dekat kubur hadirin hadirat. Ketika mana imam baca doa, diam. Kita tak habis bercakap. Hadirin bercakap je apa semua. Okay. Sambil-sambil ni, saya cerita satu kisah benar tuan-tuan. Kisah orang suka bercakap. Dia ada 3 orang. 3 orang ini semua dah tua dah. Semua dah tua dah hadirin hadirat. Masjid ini, satu masjid tuan-tuan di sebelah tempat saya lah. Masjid rahsia lah. Saya datang mengajar, dia sembang. Gurgeng dia sembang hadirin hadirat. Ustaz lain datang mengajar, dia sembang juga. Ustaz Ridwan Rahmat berkias ke, kiasan ke, terang ke, dia buat tak kisah. Dia bercakap. Gurgeng dia bercakap. Satu hari saya mengajar tu, saya rasa pelik. Tak bunyi orang bercakap ni. Saya pun tanyalah pada AJK selepas tu. Saya kata malam ni, okey dah, tak ada orang bercakap dah. Ustaz, 3 orang yang bercakap tu tak ada dah Ustaz. Seorang diserang iaitu darah tinggi. Bacaan lebih 200. Sebelum dia nak meninggal dunia tu, dia minta maaf. Minta maaf. Masjid pun pergi hadirin hadirat. Alhamdulillah. Tinggal 2 orang. Lagi seorang tu, yang kedua, buah pinggang dia rosak. Tak boleh nak berjalan ni. Lagi seorang, tinggal lagi seorang. Kena pula tuan-tuan bypass. Bypass tuan-tuan jantung pula apa semua. Akhirnya 3-3 tak ada. Tuan-tuan ya, tuan-tuan jangan bercakap Hadirin hadirat. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Bila mana kita bercakap tuan-tuan, kadang-kala tuan-tuan tak dengar jelas daripada ustaz hadirin hadirat. Bila mana tak dengar jelas daripada ustaz hadirat, setengah dia keluar. Ustaz tak habis cerita lagi ni, hadirin hadirat. Tak habis cerita, dia buat cerita dah. Akhirnya timbul masalah pula hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Okay. Kita bawa lagi hadirin hadirat iaitu
hadis berkenaan salawat kepada Rasulullah. Ragima anfu rajulin wa fi riwayatin gharima anfu abdin man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Hadis banyak tuan-tuan. Hadis yang terakhir ni saya nak bawa ni sebelum kita cerita satu dua perkara hadirin hadirat. Bila mana disebut nama Nabi, kita tak ada tuan-tuan respon. Maksudnya bila mana hadirin hadirat dengar saya sebut Muhammad, dengar saya sebut Rasulullah, dengar saya sebut Nabi Muhammad, hadirin hadirat balas Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi dalam banyak hadis-hadis banyak tuan-tuan. Tapi berpaksikan kepada orang yang bila mana dia mendengar nama Nabi disebut. Ada hadis yang Nabi sebut al-bakhil, bakhil. Ada hadis yang Nabi sebut abkhalun nas, manusia paling bakhil. Ada hadis Nabi sebut bakhil je. Ada hadis dengan matan yang lain abkhalun nas. Ada hadis raghima anfu abdin. Raghima anfu abdin, hinalah, celakalah tuan-tuan. Hadis ni panjang. Tuan-tuan yuk. Ada hadis tentang dakhalan nar. Ada hadis. Ada hadis yang Nabi menyatakan, berpaksikan kepada hadis bila mana disebut nama Nabi. Ada hadis yang Nabi menyatakan dia tak boleh melihat wajahku pada hari kiamat. Dia tak boleh melihat wajahku, kata Nabi, pada hari kiamat. Siapa? Nabi sebut salah satu di antara tiga. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sebab itu hadirin hadirat, salawat kepada Nabi ni besar manfaatnya hadirin hadirat yang saya kasihi. Yang saya kasihan. Bila mana kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita, tuan-tuan. Bila mana kita berselawat kepada Nabi, malaikat datang berselawat untuk kita. Kata Nabi dalam satu hadis daripada Abdurrahman bin Auf, siapa yang malaikat berselawat kepadanya, ahli syurga dia. Ahli syurga. Bukan payah pun. Perbanyakkan saja hadap bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat. Jangan kita sekadar melihat iaitu bulan Rabiul Awal saja, tuan-tuan. Selawat hadirin hadirat. Habis Rabiul Awal tak ada selawat, kering dengan selawat. Polemik, permasalahan berkenaan menambah perkataan Sayyiduna boleh ke tak boleh, ataupun permasalahan yang berbangkit di kalangan masyarakat, bolehkah ustaz kita nak bersalawat dengan salawat tafrijiyah, salawat syifa, salawat fatih, hadirin hadirat. Saya tinggalkan tuan-tuan kepada orang yang nak bincanglah tuan-tuan ya. Saya lebih melihat keutamaan yang hadirin hadirat, masyarakat bersalawat kepada Rasulullah. Kalau saya bincang pun hadirin hadirat, masalah dia tak akan selesai, hadirin hadirat. Masalah tak akan selesai. Kalau saya sekadar nak sebut pandangan ulama, dia banyak, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekian. Yang terakhir, saya dah sebut dah tadi, tuan-tuan ya. Kita tengok tuan-tuan satu dua, iaitu masalah hadirat, bagaimana kita mengenang-enangi perkara ini dengan berdasarkan hadirin hadirat petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat. Dalam satu hadis Nabi menyebut kepada Asyaj bin Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-anata wal hilma. Kata Nabi, wahai Asyaj bin Qais, dalam diri kamu ada dua sifat yang Allah sangat suka kepada dua sifat tersebut, perangai tersebut. Tenang dan juga lembut. Tenang dan juga lembut. Tuan-tuan ya, hadirin hadirat yang saya kasihi. Apa kaitannya hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah? Hari ini kita banyak buat tanggapan, tuan-tuan. Banyak perkara hadirin hadirat.
isu kalimah Allah, hadirin hadirat, isu yang pernah saya suarakan sedikit hadirin hadirat, at-takfir hadirin hadirat, berkenaan amanah hadirin hadirat, dia banyak tentang tanggapan. Kalau kita kembali kepada Nabi hadirin hadirat, kita tak boleh buat macam tu. Nabi tak ajar kita buat macam tu. Hadirin hadirat, kenapa saya bawa tentang tak bersetuju tentang boleh bersembang dengan saya lepas ni. Ada hadirin hadirat seorang agamawan. Saya tak nak sebut mufti ke apa tentang beliau menyatakan kalau kita orang Islam membenarkan non-Muslim bukan Islam menggunakan kalimah Allah, maka kita boleh tentang jatuh. Kita boleh kufur, kita boleh menjadi murtad. Saya melihat tentang hadirin hadirat dia ta'adil dalam perkara ini tentang. Ta'adil hadirin dan tak berhati-hati. Sedangkan apa yang kita buat